Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya-Allah untuk kelas sains tahun 2 hari ini kita akan belajar tajuk yang kedua dalam buku teks kita, iaitu peraturan bilik sains. Ini adalah satu topik yang mudah tapi sangat penting untuk subjek sains. Okey, macam yang semua tahu, untuk subjek sains kebiasaannya kita akan banyak menggunakan bilik sains untuk melakukan pelbagai aktiviti, eksperimen dan kajian. Okey, untuk menggunakan bilik sains ada beberapa peraturan yang perlu kita faham dan patuh untuk kebaikan semua orang. Okey, jom kita tengok kat sini. Ini adalah gambaran kebanyakan bilik sains yang ada di sekolah-sekolah. Okey, cuba kita tengok. Adakah semua murid dalam gambar ini mematuhi peraturan bilik sains? Cuba kita tengok. Apa yang murid-murid dalam kelas ni buat? Adakah semuanya mematuhi peraturan bilik sains? Okey, jom kita tengok dulu muka surat seterusnya. Okey, boleh baca sama-sama kat sini. Peraturan bilik sains perlu dipatuhi bagi memastikan bilik sains bersih, kemas dan tersusun. Mematuhi peraturan ini juga dapat menjaga keselamatan murid dan peralatan di bilik sains. Okey, ini dua perkara yang penting. Kenapa kita perlu patuhi peraturan-peraturan ni? Yang pertama, untuk memastikan bilik sains bersih, kemas dan tersusun. Okey, yang kedua untuk menjaga keselamatan murid dan peralatan bilik sains. Okey, kita sebagai seorang Muslim, antara perkara yang paling sering diingatkan oleh Rasulullah SAW ialah tentang kebersihan. Ada hadis tentang menjaga kebersihan. Jadi kita perlulah sentiasa menjaga kebersihan. Tak kiralah kebersihan rumah, kebersihan kelas dan juga bilik sains. Okey. Apakah peraturan bilik sains yang perlu kamu patuhi? Okey, jom kita tengok satu persatu apakah peraturan-peraturan yang kita kena tahu dan patuh. Okey, yang pertama, buang sisa pepejal ke dalam bakul sampah dan sisa cecair ke dalam sinki. Baik, cuba tengok gambar rajah ni, kita boleh nampak murid ni membuang sisa pepejal ke dalam tong sampah, dan gambar di sini dia membuang sisa cecair ke dalam sinki. Okey, biasanya bila kita buat apa-apa eksperimen, kita akan menghasilkan sisa, akan menghasilkan sampah. Contohnya tisu, daun dan sebagainya. Jadi sampah-sampah yang berbentuk pepejal ni kita kena buang dalam tong sampah dengan cara yang betul. Okey, untuk cecair pula kita kena buang dalam sinki yang disediakan khas di dalam bilik sains. Sebab apa? Sisa cecair yang kita gunakan dalam bilik sains berkemungkinan berbahaya. Jadi kita tak boleh suka-suka buang dekat longkang ke. Tak boleh, sebab nanti akan mengakibatkan kotor dan kecederaan orang lain. Jom kita tengok gambar yang seterusnya. Alamak, cecair keluar mengalir ke lantai. Apa akan jadi kalau kita buang cecair dalam tong sampah? Dia akan menyebabkan cecair tersebut mengalir ke lantai dan kotor, dan juga boleh menyebabkan licin. Jadi sangat berbahaya. Kita kena buang dalam sinki. Okey, kita tengok kat sini pula. Apakah yang akan berlaku jika peraturan ini tidak dipatuhi? Kenapa pula sinki ini tersumbat? Untuk gambar rajah ni kita boleh nampak ada murid yang membuang sampah yang sisa pepejal di dalam sinki, jadi mengakibatkan sumbat. Okey, sama juga dekat rumah. Apabila kita selesai makan, kita tak boleh buang sampah di dalam sinki, nanti sinki rumah kita pun tersumbat. Jadi kena buang sampah pada tempatnya yang betul. Okey.
Peraturan kedua, bersihkan semua alat dan radas selepas digunakan dan simpan ke tempat asalnya semula. Okey. Kita tengok kat sini, murid ni sedang membasuh peralatan yang telah dia gunakan. Kemudian dia simpankan di tempatnya. Okey. Macam biasa, bila kita melakukan sebarang eksperimen, kita akan menggunakan pelbagai peralatan. Jadi, selepas selesai, kita perlu terus basuh dengan cara yang betul, keringkan dan kemudian perlu letak pada tempat yang asal. Okey, bila kita masuk bilik sains, kebiasaannya akan ada banyak laci dan juga rak yang sudah berlabel. Okey, setiap peralatan ada tempat khasnya sendiri. Jadi, apabila kita selesai menggunakan semua peralatan, kita perlulah meletakkan semula pada tempatnya supaya orang lain boleh menggunakannya kemudian dengan mudah. Okey, kita tengok contoh gambar kat sini. Gambar yang berwarna biru di sini. Ada beberapa peralatan sains yang tidak dibersihkan selepas digunakan. Apa akan jadi? Kotor dan juga membahayakan murid lain. Bila tak letak sampah-sampah ni dalam sinki dengan elok, ia boleh jadi bergolek ke bawah dan pecah. Jadi kita tak boleh buat macam ni. Kita kena terus basuh dan letak pada tempatnya. Okey, kita tengok pula gambar rajah kat sebelah ni. Peralatan tidak disusun dengan betul. Elok ke? Tak elok, tak kemas dan tak tersusun. Jadi sepatutnya selepas digunakan, kita kena susun dengan baik di tempatnya. Okey, tengok cikgu ni cakap. Adakah kamu boleh menjalankan penyiasatan sains dengan lancar sekiranya perkara ini berlaku? Sudah tentu jawapannya tidak. Ya, kita perlukan bilik sains yang kemas dan tersusun dan bersih untuk memastikan penyiasatan sains kita berjalan dengan lancar. Okey, kita tengok pula yang ketiga. Yang ketiga ialah maklumkan kepada guru sekiranya kamu tercedera atau alat dan radas rosak atau pecah. Jom kita tengok perbualan murid ni. Dah pecah. Aduh, tangan saya terluka. Saya beritahu cikgu ya. Jangan beritahu cikgu, nanti kena marah. Aduh, sakitnya, darah masih banyak. Tengok murid ni, dia dah tercedera sebab ada kantar pembesar yang pecah. Dan tangan dia berdarah banyak. Apa yang perlu dia buat? Dia perlu melaporkan kepada guru supaya guru dapat merawat kecederaan tu dan dapat menguruskan peralatan yang pecah itu dengan baik. Jangan sembunyikan daripada guru sekiranya berlaku sebarang masalah di dalam bilik sains. Kita perlu laporkan untuk kebaikan semua orang. Okey. Kita tengok sekali lagi cikgu ni cakap. Selain itu, sebelum memasuki bilik sains, tinggalkan beg di luar kelas dan bawa buku dan alat tulis sahaja. Okey, kita tengok gambar rajah ni. Murid-murid ni nak masuk bilik sains. Jadi, apa yang mereka buat? Mereka tinggalkan beg-beg ni di luar bilik sains. Sebab apa? Beg sekolah yang diletakkan di dalam bilik sains boleh mengganggu pergerakan murid. Okey, bilik sains ni kebiasaannya memang ada banyak barang. Jadi, dan apabila kita nak melakukan sebarang eksperimen, kita akan banyak bergerak di dalam bilik sains. Kalau ada beg merata-rata dalam bilik sains, dia akan mengganggu pergerakan murid dan membahayakan semua orang. Okey. Kamu perlu mematuhi dan mengamalkan peraturan bilik sains supaya bilik sains sentiasa dalam keadaan bersih, kemas, tersusun dan selamat. Okey, kita tengok. Mari jawab dekat sini. Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh mereka dalam situasi di bawah? Kanang, kamu telah pecahkan bikar ini.
Ya, apa yang perlu saya lakukan sekarang? Okey murid-murid, apa yang perlu Kanang buat? Macam Mukadimah cakap tadi, kalau ada peralatan yang pecah, kena maklumkan kepada guru. Kanang perlu maklumkan kepada guru yang bertugas supaya guru itu dapat membersihkan, dapat menguruskan apa yang telah pecah. Okey. Kita tengok. Okey, ini kesimpulan untuk hari ini. Ada 8 perkara penting yang perlu kita ingat. Okey. Jom kita baca sama-sama peraturan bilik sains. Jaga kebersihan dan keselamatan setiap masa. Bersihkan semua alat dan radas selepas digunakan. Yang ketiga, simpan alat dan radas ke tempat asalnya semula selepas digunakan. Keempat, buang sisa pepejal dan sampah ke dalam bakul sampah. Yang kelima, buang sisa cecair ke dalam sinki. Yang keenam, maklumkan kepada guru jika ada murid yang cedera. Yang ketujuh, maklumkan kepada guru jika alat dan radas rosak atau pecah. Yang terakhir, bawa buku dan alat tulis yang dibenarkan sahaja masuk ke dalam bilik sains. Okey, itulah peraturan yang perlu kita ingat untuk menggunakan bilik sains dengan baik. Okey, itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Dan yang terakhir sekali, Mukadimah nak semua orang jawab soalan saya jawab. Kebat kat bawah ni. Okey, dalam petak hijau ni, Mukadimah nak semua orang jawab dan hantar di Google Classroom sebelum hari Ahad nanti. Okey, baik. Terima kasih semua. Semoga semua orang dapat faham dan ingat dengan baik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.